Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Terima kasih pertama sekali buat Global Ihsan yang menjadi penganjur kepada kuliah kita pada malam ini dan kuliah beberapa asatizah yang lain lagi. Moga Allah berkati Global Ihsan menjadi wadah ilmu dan juga kebajikan bagi manusia. InsyaAllah pada malam ini kita akan menyambung kembali siri Tadabbur Surah Al-Baqarah, yang mana kita dah habis ayat yang berkaitan dengan haji pada minggu yang lepas. Di sebalik saya kurang sihat pada minggu lepas, alhamdulillah kita selesaikan sampai ayat yang ke-203. Dan insya-Allah pada hari ini kita akan sambung lagi dengan membicarakan tentang ayat 204, dan insya-Allah kita akan kupas yang dengan kadar yang insya-Allah semua boleh faham. Moga-moga kita boleh membaca, memahami, mengambil iktibar daripada kalamullah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. Baik, itu saya bacakan untuk muka surat tu ayat 203 sampai kepada ayat 210. Baik. Ayat-ayat yang kita bacakan tadi sebenarnya adalah satu ayat yang membicarakan tentang simbol of samahatul Islam. Maksudnya samahatul Islam ni toleransinya Islam, dan juga menunjukkan tentang keringanan syariat yang Allah berikan kepada kita. Dan kalau kita nak bicara tentang toleransi, kita nak bicara tentang aspek mudah yang Allah berikan kepada kita ni, kita boleh tengok daripada dua sudut. Yang pertama sekali daripada sudut hukum hakam. Maksudnya Allah telah mempermudahkan hukum hakam. Taklif tu pasti ada. Kita semua adalah mukallaf. Mukallaf ni adalah manusia yang diberikan bebanan ataupun diberikan tugas. Jadi kita semua adalah mukallaf. Taklif itu adalah tugasan ataupun beban tugas yang diberikan kepada kita. Of course, sebagai hamba Allah, Allah kata takkanlah kita ni semua nak mengaku sebagai beriman. Ahasiban nas ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Sedangkan kita tak diuji, tiba-tiba senang-senang kita kata kita nak masuk syurga, kita nak kata kita sebagai seorang yang mukmin. Sudah pasti Allah pasti akan uji kita. Jadi bila Allah uji kita, dengan Allah beri kepada kita peluang untuk kita melaksanakan perintah Allah ataupun menjauhi daripada larangan Allah. Yang itu kita panggil sebagai syariah ataupun hukum hakam. Kan yang kita dalam hukum hakam kita tahu benda tu kena buat, benda tu tak boleh buat. Di situ adanya toleransi dan juga yusrul Islam, kemudahan Islam itu. Kan kalau kita sakit, Allah bagi kita mudah, ringan. Kalau kita bermusafir, Allah bagi kita rukhsah. So ada Allah bagi kepada kita ni
banyak peruntukan-peruntukan, keringanan-keringanan supaya kita boleh terus melaksanakan perintah Allah tanpa ada alasan. Hari ini kita bagi macam-macam alasan. Kita macam-macam kita bagi alasan, walaupun sebenarnya Allah dah bagi kita banyak keringanan dan kelonggaran. Daripada sudut yang kedua adalah dari sudut uslub tasyri', maksudnya daripada sudut macam mana Allah interaksi dengan kita. Allah turunkan taklif, bebanan tugas tadi itu kepada kita dalam konteksnya iaitu berperingkat. Allah tidak turunkan hukum hakam tu sedepuk. Dan tiba-tiba Allah utuskan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam masa sehari, nah ambil Quran ni. Terus ajar kepada manusia semua. Tak. Tetapi Allah turunkan secara berperingkat selama 23 tahun supaya manusia ni dia boleh beramal. Fitrah manusia ni dia kena slow-slow, dia kena berperingkat. So kalau kita mentadaburi ayat-ayat Al-Quranul Karim, maka kita akan mendapati aspek rahmatullah, rahmat Allah ini kepada hamba-Nya. Macam beberapa hari yang lepas ataupun kemarin bila saya buat ada satu posting yang saya kata tentang Allah sebut Allah bila letakkan timbangan neraca itu di hadapan kita, lebaran amalan kita di hadapan kita, kita semua masa tu tak boleh nak lari. Kemudian orang-orang yang berdosa, mereka akan menyesal melihat, membaca mereka punya catatan amalan mereka. Ada seorang tu dia bertanya kan, dia kata adakah Allah ini begitu teliti sekali seolah-olah nak sangat azab hamba-Nya. Jadi saya katakan bahawa dalam Islam kita perlu ada elemen of targhib, kita kena ada elemen of tarhib. Kena ada elemen yang membuatkan kita berasa risau ataupun kita berasa bimbang, itu yang kita panggil sebagai tarhib. Kena juga ada elemen yang memberikan galakan motivasi kepada kita, itu kita panggil sebagai targhib. Kita kena berada di antara keduanya itu. Kalau kita terlalu takut sangat, dia akan membawa kita kepada sifat putus asa. Tapi kalau kita terlampau targhib sangat, dia akan membawa kita sometimes ke arah mengambil mudah, meringan-ringankan dosa. Yang itu kita tak mau. Kita nak ada elemen kedua-dua. So bila Allah kata tentang sifat adil Allah, wala yadhlimu rabbuka ahada, Allah tidak pernah menzalimi sesiapa pun. Allah hisap amalan kita dengan teliti ni supaya dia menjadi satu medan keadilan yang sebenar-benar adil. Jika kita akan mendapat hukuman, kita akan dapat hukumannya setimpat. Tetapi jangan lupa untuk nak kita melihat ke arah rahmat Allah. Rahmat Allah ini yang Allah simpan dekat akhirat. Daripada 100 tu Allah simpan 99. Satu yang Allah berikan kepada kita ni dekat dunia ni, satu sifat rahmat inilah yang kita duk berkasih sayang sesama kita, sesama ibu kita, anak-anak kita, keluarga kita, sahabat-sahabat kita semua ni. Makhluk-makhluk ni semua only satu. Bayangkan 99 lagi yang jauh lebih banyak yang Allah simpan dekat akhirat. Kita tak tahu macam mana Allah nak tunjukkan sifat rahmat dan kasih sayang, tapi itu pasti. Kan? Jadi kita kena balance di antara keduanya. Jangan kita terlalu ambil mudah dan jangan sampai kita berputus asa. Maka dalam dunia ni Allah ajar kepada kita hukum hakam ni berperingkat. Sama juga kalau nanti kita nak dakwah kepada orang, jangan kita dakwah selepuk. Ini haram ya akhi. Orang tu baru dia nak insaf, orang tu baru dia nak berhijrah. Kita terus bebankan dia dengan apa yang kita tahu, sedangkan mereka belum tahu lagi. Banyak lagi yang mereka perlu tahu secara berperingkat. Manusia kalau dia absorb sekaligus, dia juga akan terlepas sekaligus, kan? Sama juga kalau kita hafal Quran. Kalau kita hafal Quran tu selepuk cepat je kita nak hafal, kita akan terlepas ataupun kita akan lupa cepat juga sekaligus. Sebab tu kita ambil sikit sahabat dulu, dia bila dia dapat ayat tu dia hafal, dia faham, dia amal dulu 10 ayat sikit-sikit, dan baru dia move tu ayat yang lain. Itu barulah memberikan implikasi yang lebih baik kepada diri. Kalau kita tengok dalam suratul Baqarah, kan, betapa Allah Subhanahu Wa Taala, kita pernah sampai ke ayat 203 ni.
sepanjang kita cuba bahaskan ayat-ayat dalam surah Al-Baqarah, kita akan dapati bahawa Allah susun, kan, Allah pisahkan antara hukum-hukum itu secara berperingkat. Sometimes Allah gili-gilikan dengan cerita. Allah sekejap Allah cerita tentang Bani Israel, kejap Allah cerita tentang Nabi Adam, Nabi Musa. Kemudian ada hukum hakam yang disusun ke situ, supaya kita bila baca Al-Quran, bila kita baca surah Al-Baqarah ni, kita tak rasa beban. Sebab Al-Quran tu sifat dia syifa, penawar yang boleh memberikan ketenangan kepada kita. Dan bila Allah nak susun supaya agama ini jadi satu wadah yang kita akan tunduk kepada Allah SWT, kita follow kepada Allah, maka Allah pasti akan susun ayat-ayat ni supaya kita ni tidak cepat berasa jemu, dan juga kita tidak rasa benda itu terlalu berat. Jadi dalam apa yang kita baca, kita dah lalu kepada kisah-kisah yang mana ada manusia yang mereka ini jahid, ingkar, kan, menentang agama. Ada yang manusia yang mana mereka ini mustaslim, Muslim, mereka yang berserah diri, terima ketentuan ataupun perintah daripada Allah Azza wa Jal. So ini antara uslub tarbawi yang Allah nak ajar kepada kita melalui Al-Quran ini, tentang samahatul Islam, tentang toleransinya Islam, tentang rahmatnya Islam. Jangan kita ni duk tunjukkan nilai Islam yang terlalu keras, sampaikan kita nak mengharapkan orang tu berubah sekaligus, orang itu jadi alim sekaligus, orang tu jadi abid sekaligus. Tak. Manusia perlukan masa, manusia perlukan galakan, manusia perlukan bimbingan. Maka slow, perlahan-perlahan, insya-Allah mereka akan menjadi Muslim dan mukmin yang sejati. Maka dalam ayat 204 ini, Allah nak ceritakan tentang manusia yang rosak, manusia yang membinasakan, manusia yang sangat degil. Maka Allah kata, wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam. Wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya. Ada antara manusia ni yang kamu akan berasa kagum mendengar kata-katanya di dunia ni. Kamu akan berasa kagum dengan urusan dunianya. Kan, kamu tengok dia, wow. Kan, dia apa yang ditunjulkan, dia ni alimnya, dia ni fasihnya, dia ni nampak macam hebatnya. Kan? Allah kata, wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya. So kita akan jumpa ramai manusia yang begini. Dan manusia yang di dunia ini mereka menzahirkan apa yang boleh membawa keuntungan kepada mereka. Kalau dia tahu manusia ni suka dengan penampilan ni, dia akan buat satu penampilan yang manusia akan puji dia. Kalau dia tahu manusia ni kagum dengan kekayaan yang dia ada, maka dia akan tunjukkan kekayaan tu. Sebab tu kadang-kadang kita tengok influencer di YouTube ke, di TikTok dan sebagainya, Instagram, ada daripada kalangan influencer ini, mereka yang suka mempamerkan kemewahan mereka. Dan kenapa duk pamerkan sampai duk letak duit selepuk, sampai duk tunjuk mereka beli kereta mewah, sampai duk tunjukkan macam-macam. Walaupun zahirnya nak kata, dia kata kita nak bagi galakkan supaya orang berjaya, tetapi mereka buat macam tu sebab mereka tahu followers, netizen, dia akan terpana, kagum melihat kemewahan dan kekayaan yang dimilikinya, dan orang akan ikut. So ada manusia begitu. Ada pula orang yang sama juga daripada kalangan mungkin agamawan yang secara zahirnya penampilan ni Masya Allah, mungkin serbannya besar, mungkin tasbihnya besar, mungkin gaya bercakapnya diselang-seli dengan zikir, selawat dan sebagainya. Tetapi kadang-kadang kita tak tahu macam mana hubungan mereka dengan Allah, macam mana hakikat diri mereka sebenarnya. Macam yang Allah kata dalam surah Ar-Rum, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun.
Kan mereka ni hanya tahu apa yang dizahirkan di dunia ni, apa yang kita hanya nampak, apa yang orang tu tunjuk kepada kita. Tapi tentang apa yang hakikatnya dekat akhirat, kita tak tahu. Itu yang manusia banyak begitu. Di depan orang nampak macam baik, nampak macam bagus, nampak ni, tapi bila sembang ke kawan ni, kadang-kadang mulut dia ni tak jaga juga ya. Mulut dia ni buat dosa, ini duk ngumpat sana, duk hantam sana, duk fitnah sana. Ada orang yang macam tu. Wa yushhidullaha ala ma fi qalbih. Allah yang maha mensaksikan apa yang ada di dalam jantung hati dia. Dan Allah tahu apa hakikatnya, apa yang sifat-sifat munafik yang dia cuba sembunyikan. Sama juga macam yang bila Allah cerita dalam suratul Munafiqun ayat yang 4. Apa Allah kata? Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa yaqulu tasma' liqaulihim. Kalau kamu melihat luaran mereka, jasad mereka, penampilan mereka, kamu akan kagum. Wa yaqulu tasma' liqaulihim, dan bila kamu dengar ucapan mereka, kata-kata mereka, ceramah mereka, kamu akan rasa kagum juga. Ini menunjukkan ramai Nabi nak bagi tu sifat orang munafik begitu. Dia suka berpura-pura. Memang mungkin dia di meja penceramahnya, di meja kuliahnya kelihatan hebat, kelihatan masya-Allah, alim dan sebagainya. Tetapi hakikatnya di sini Allah yang maha tahu. Wa huwa aladdul khisam. Allah nak bagi tahu kadang-kadang orang macam ni yang di luarnya nampak macam bagus ni, mereka ni sebenarnya adalah orang yang syadidul adawah, orang yang sangat tinggi permusuhannya, orang yang penuh dengan sifat haqd, dengkinya, penuh dengan sifat dendamnya, penuh dengan sifat-sifat mazmumah. Nabi SAW dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi kata, inna abghadar rijali ilallahi al-aladul khasim. Orang yang paling Allah murka terhadap mereka ini adalah siapa? Al-aladul khasim, iaitu orang yang bila bergaduh, berseteru ni melampau-lampau. Maksud melampau-lampau ni, dia tak berpada-pada lah kalau nak bergaduh dengan orang, kalau nak tembak orang, kalau nak bermusuh. Kita ni sama juga kadang-kadang. Sometimes kita dalam berseteru dengan orang, kita lebih-lebih troll sana, troll sini, duk perli sana, perli sini, duk buat perangai kita sama je macam tu. Kalau nak, orang kata kalau kita nak menunjukkan ketidaksefahaman kita ataupun kita nak kritik dan sebagainya, ukur pada kadarnya. Islam itu adalah agama yang rahmah, agama yang adil. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fadlan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Kan Allah kata kalaulah kita ni bersifat keras, bersifat duk macam buatkan orang tak suka pada kita, orang akan lari daripada dakwah kita. Tapi Allah kata rahmah, dengan sifat rahmah, maka manusia akan mudah lunak dengan kita. Dan kalau kita nak bergaduh, jangan lebih-lebih. Kan, jangan sampai terputus ukhuwah kita, sampai terputus silaturahim kita, sampai kita melampaui batas, sampai kita menzalimi orang itu pun tak boleh. Kita jangan zalim orang kalau kita tak suka pada dia. Okay? Kemudian Allah SWT sebut lagi, wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasl wallahu la yuhibbul fasad. Kan orang ni depan-depan ni nampak macam baik, nampak macam dia nak islah, dia nak ajak orang ke arah kebaikan. Tapi Allah kata wa idza tawalla, bila mana mereka menjauhi kamu, bila mana maksudnya mereka dah balik ke geng dia, ataupun mereka ini sudah di belakang khalayak orang ramai, maka sa'a fil ardi liyufsida fiha,
Mereka ini Allah bagi tahu dalam ayat ni, Allah buat ayat ni, mereka ni berjalan di atas muka bumi ini untuk merosakkan ataupun menyebarkan kerosakan, menyebarkan kebatilan. Akhlak mereka yang buruk dan keji itu mula tersingkap. Wa yuhlikal hartha wan nasl. Mereka ni sampaikan duk bawa kerosakan kepada tanam-tanaman, duk menghancurkan porak-perandakan keluarga orang. Duk buat macam-macam lah, duk menyebarkan perkara-perkara yang tidak sepatutnya, yang boleh merosakkan mujtama' ataupun masyarakat Islam kita. Nak kata munafik sungguh lah, ni yang jahat sungguh. Wallahu la yuhibbul fasad. Sedangkan Allah itu tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerosakan. Ini sama macam kalau kita baca muka surat yang kedua, surah Al-Baqarah tu pun lebih kurang ayat tu, kalau kita baca ayat yang ke-11 tu kan, lepas ayat fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adabun alimun bima kanu yakdzibun wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Kalau dia orang kata kepada depa ni, jangan duk buat benda tak elok, jangan duk buat kerosakan, mereka kata kami ni muslihun, kami ni orang yang baik, nak membina. Ala innahum hum mufsiduna walakin la yash'urun. Allah kata mereka ini sebenarnya adalah perosak, walaupun mereka itu mungkin tidak sedar. Jadi orang-orang macam ni sebenarnya mereka ini tak suka, sifat mereka ini dia tak suka seruan ke arah kebaikan, seruan ke arah penyatuan. Sebab itu dalam ayat yang seterusnya Allah kata wa idza qila lahu taqillah akhadhathu al-'izzatu bil ithm fahasbuhu jahannam wala bi'sal mihad. Kalaulah ada orang duk ingatkan dia, kan orang Arab ni kalau dia nak tegur kita, dia nak nasihat kita, dia akan start dengan ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Dan benar kan, kalau kita pergi dekat Mekah ke dekat Madinah, kalau contohnya depa nampak kita duk merokok ke contohnya, dia orang akan kata ittaqillah ya syekh. Ittaqillah tu satu teguran supaya kita ni ingat Allah, dan ingat Allah. So dalam ayat ni, walaupun dia nak kata macam wa idza qila lahu taqillah, kalaulah ada orang ingatkan kita dengan Allah, this is good. Kalau ada orang tu buat salah, kita datang jumpa dia, ingatkan dengan Allah, nasihat dia. Tapi orang-orang yang munafik, yang buat masalah ni semua, Allah kata akhadhathul izzatu bil ithim. Mereka ni bukan sahaja tak mau dengar nasihat tu, tapi kerana takaburnya mereka, kerana sifat bongkaknya mereka itu, dia tak peduli kan. Mereka lupa bila disebut nama Allah, bila diingatkan dengan Allah. Tetapi mereka ini akan lebih suka untuk nak buat maksiat, mereka ni lebih suka untuk nak buat dosa. Ini antara sifat-sifat orang munafik kan. Wala bi'sal fahasbuhu jahannam. Allah kata fahasbuhu jahannam, cukuplah orang macam ni dia akan dapat neraka jahannam. Wala bi'sal mihad, itulah tempat-tempat yang seburuk-buruk tempat yang diberikan kepada orang yang macam ni. Mihad ni asal dia diambil daripada perkataan firash. Firash ni macam lapik lah. Itu tempat, maksudnya itulah kita bentang kapet ni, tempat yang kita nak duduk lah, tempat yang kita nak comfort di rumah, di office dan sebagainya. So kediaman itu adalah dipanggil perkataan mihad. Kemudian Allah kata wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufum bil ibad. Tetapi ada juga manusia yang mana mereka yang menjual apa yang ada pada diri mereka, apa yang mereka miliki, ibtigha'a mardatillah, semata-mata untuk nak mendapatkan keredaan Allah. Mereka lah yang telah orang kata menjual lah diri mereka, ruh mereka, untuk mengangkat kalimatullah. Sama macam bila Allah kata dalam surah Taubah,
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurati wal Injili wal Qur'an wa man awfa bi ahdihi minallah fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'atum bih wa dhalika huwal fawzul 'azim. Allah sifatkan orang-orang yang patuh taat kepada Allah, yang duk buat kerja-kerja agama, yang duk jaga salatnya, duk utamakan akhirat mereka, ini sebagai perniagaan ataupun jual beli. So macam seolah Allah kata innallaha ashtara minal mu'minin, Allah beli daripada orang mukminin apa yang mereka telah keluarkan daripada diri mereka, yang mereka korbankan kepentingan mereka itu, harta mereka itu, Allah beli daripada orang beriman itu dengan harga apa? Lahumul jannah, dengan harga syurga. Dengan harga syurga. Itu janji Allah, wa'dan 'alaihi haqqa. Itu adalah janji Allah yang benar, yang Allah dah sebut dalam Taurah, dalam Injil, dalam Al-Quran. Orang yang mendahulukan Allah dan Rasul, yang cukuplah saya kata contoh, cukup saya bagi satu nasihat salat. Salat ni ramai daripada kita tahu benda itu adalah tiang agama. Kita tahu, ramai tahu bahawa salat ni amalan yang paling penting dalam agama. Dalam hadis Ibnu Mas'ud, kata Nabi ketika Nabi SAW ditanya, ayyul amali ahabbu ilallah, amalan apakah yang paling Allah suka? Kata Nabi, as-salatu ala waqtiha, salat pada awal waktunya, pada waktunya. Nabi dah tunjuk kepada kita contoh salat yang perlu kita jaga. Everybody knows that, every Muslim knows that. Tapi macam mana kita nak beli benda tu? Kita nak ambil apa yang Allah perintahkan kepada kita. Kita nak sacrificekan ngantuk kita, nak sacrificekan lelah kita, nak sacrificekan dunia kita untuk pergi ke masjid, khususnya kepada lelaki, salat berjemaah 5 waktu satu hari selagi kita sihat. Very hard to do. Kebanyakan daripada kita susah nak buat. Kalau dapat satu hari satu waktu pun dah bersyukur, kan? Kebiasaannya alamak, nak baru balik solat maghrib, nak pergi balik solat isyak. Kalau buat hari ni, esok malah buat. Kita nak syurga Allah, tapi kita tak mau beli syurga tu. Sedangkan Allah nak uji kita, nak tengok adakah kita dahulukan Allah ataupun tak. Allah bagi kepada kita macam-macam dah. Allah bagi kita nikmat masa. Allah bagi kita nikmat harta. Allah bagi nikmat kecukupan. Allah bagi kita nikmat ilmu. Nikmat hidayah yang Allah berikan kepada kita. But kita tak mau beli. Itu yang buatkan sometimes saya sendiri kan kena terfikir, kan. After all Allah bagi kita, Allah bagi macam-macam lah, saya rasa dah macam-macam Allah bagi kita. Perkara rezeki yang tak disangka-sangka. Nikmat kelapangan, nikmat ketenangan, nikmat dikelilingi oleh sahabat-sahabat, insan-insan yang saleh. Don't you want to show your gratitude? Macam mana kita bersyukur kepada Allah? Just only a few minutes of your life, of your daily life. Pergi menghadap Allah, spend some time, sahut seruan Allah. Kenapa Islam syariatkan azan? Kenapa nak kena muazzin tu hayya 'alas salah, hayya 'alal falah? Marilah menuju kepada salat.
marilah menuju ke arah kejayaan. Salat itu kunci kejayaan. Allah nak bagi tahu pada kita, if you want to be a successful man or woman or person, jaga salat, you will be success in any way. Allah akan bagi kita kejayaan apa sahaja yang kita masuk. Apa Allah nak bagi kejayaan dalam hidup kita. Dan kejayaan ni ada macam-macam jenis. As long kita boleh jaga benda tu. Allah panggil kita supaya kita sahut. Bukan Allah panggil kita supaya kita tarik selimut. Bukan Allah panggil kita supaya kita ignore ataupun kita buat tak tahu. Kat sini nak menguji siapa yang betul-betul nak beli ataupun tak. Cuba tengok macam dekat Malaysia viral sambal nyet Khairul Amin tu kan. Amin ke Amin. Orang sampai yang nak beli tu menunggu tu. Dan memang ramai yang tak dapat. Masa live habis licin. Saya pun kadang-kadang nak try, minta lah isteri saya pergi beli. Selalu tak dapat. Saya suka sambal. So nak try sambal-sambal ni. Selalu tak dapat. Dan sebab orang berebut-rebut nak beli. Sebab nak. Macam itulah sifat orang yang nak membeli. Tapi kita tak mau beli syurga Allah. Seolah-olah macam orang panggil lah, biarlah. Orang nak, Allah nak jual kat kita tu, tak apalah, biarlah. Kita nak beli dunia kita ni lebih. Kita ada meeting ni dengan apa nama Datuk Seri ke siapa-siapa ke. Itu lebih kita dahulukan daripada Allah Rabbul Alamin. Muhasabah, renung kepada diri kita balik. Kita nak keredaan Allah ataupun kita nak kemurkaan Allah. Kita nak mendahulukan Allah ataupun kita nak membelakangkan Allah. Sedangkan contohnya Nabi SAW bagi tahu, orang yang paling hampir dengan imam, orang yang selalu bersegera pergi solat, dia merebut saf yang pertama, ini orang-orang yang pantas akan mendapatkan syurga Allah. Dan Nabi kata, masih sentiasalah orang yang selalu duk melewat-lewatkan, yang meleka-lekakan, yang duk membelakang-belakangkan, mereka inilah yang akan, begitulah sifatnya dengan syurga nanti. Mereka inilah jadi orang yang mungkin ke paling akhir sekali. Mungkin yang tak bila kita nak masuk syurga tu pula tak disahut. Macam mana kita tidak menyahut panggilan daripada Allah, kan? Panggilan daripada Allah. So kita kena ingat, wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Kan ada manusia yang sanggup korbankan jiwa dan raga mereka. Sebab tu kita tak boleh lawan para sahabat Nabi SAW. Dan tengok Umar bin Al-Khattab. Umar bin Al-Khattab bila mana didengar ayat ni, wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah, ayat 207 ni, dia akan cakap apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Qama rajulun ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkari faqtil. Ada orang yang sanggup mereka ini untuk nak menegakkan kalimatullah, menyeru ke arah yang ma'ruf, mencegah kemungkaran, lalu mereka ini terbunuh. Dan itulah kata Umar ni, dia tengok, ya Allah, aku ni Allah bagi hidup lagi, tapi ada orang yang dah mati kerana nak menegakkan agama Allah. Dan Hamzah bin Abdul Muttalib, Sayyidus Syuhada. Dan Sayyidus Syuhada, kata Nabi SAW, penghulu kepada orang yang mati syahid. Sanggup, orang kata, berperang sampai gugur tubuhnya, dan untuk nak menegakkan agama Allah. Kalau kita sekadar solat pun kita tak mampu, kan? Janganlah kata kita mimpi untuk kita nak pergi berperang, berjihad di samping Nabi SAW. Memang tak dapat lah. Itu sebablah kita lahir pada zaman ni. Takut kalau kita lahir zaman Nabi tu, kita ni antara orang munafik. Wal'iyadzubillah. Kemudian ayat yang ke-208, Allah SWT kata, Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ya ayyuhalladzina amanu, panggilan kepada orang beriman.
Orang yang dalam hatinya ada keimanan, dan kita ada iman tak? Ada. Then listen to this. Udkhulu fis silmi kafah. Berserah dirilah kepada Allah, taatlah kepada Allah secara keseluruhan. Jangan ambil sebahagian, tinggal sebahagian. Nak buat apa yang kita nak buat, tinggal apa yang kita tak mau. Apa yang menepati hawa nafsu kita, apa yang susah hawa nafsu kita nak lawan, tak payah buatlah. Jangan ambil sekerat-sekerat. Jangan hanya ambil apa yang kita nak, apa yang menepati kehendak kita sahaja. Dan apa yang kita rasa susah, apa yang kita rasa kita tak nak buat. Allah ingatkan, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah kamu ikut jejak langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Allah ulang berapa kali Allah kata jangan ikut jejak langkah syaitan. Dalam ayat surah Baqarah ayat 168 sebelum ni pun Allah duk sebut benda yang sama. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Allah ulang lagi sebab Allah nak ingat kepada kita syaitan ni memang tak akan putus asa untuk nak slow down kan kita, untuk nak lemahkan kita yang kita tak nampak ni lah. Kemudian bila Allah dah seru kita untuk menerima Islam, untuk nak berhati-hati daripada mengikuti jalan-jalan syaitan, Allah sebutkan tentang balasannya. Orang-orang yang terjerumus ke dalam perangkap syaitan, Allah kata, فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتِ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. فَإِنْ زَلَلْتُمْ daripada perkataan zallah, maksudnya orang-orang yang tergelincir, orang yang tergelincir ke dalam lembah maksiat, orang yang tergelincir, terjerumus ke dalam kesilapan, orang yang termakan dengan was-was bisikan syaitan. Min ba'di ma ja'atkumul bayyinat, selepas daripada kamu tahu, selepas kamu dapat keterangan, selepas kamu ada orang nasihat kamu, ada orang bagi ilmu kepada kamu, maka ketika itu dah tak ada keuzuran kamu nak kata kamu ni tak tahu. Banyak daripada benda tu yang kita tahu. Bayang hari ni banyak benda yang kita tahu tapi kita tak buat tak tahu. Fa'lamu annallaha azizun hakim. Allah kata ingat, Allah itu aziz, maha perkasa. Dan Allah tak ada masalah pun, tak ada efek pada Allah pun dengan maksiat kamu, dengan kerosakan yang kamu lakukan. Tak ada efek pada Allah langsung pun. Allah itu maha aziz, hakim, yang maha bijaksana. Maka tapi Allah nak ingatkan kepada kita supaya walaupun kita mungkin tergelincir, kita sebagai manusia ni ada kala kita tergelincir. Kita dah cuba tergelincir juga. Tapi Allah nak ingatkan kita jangan kita berputus asa daripada rahmat Allah. Sebab tu dalam ayat yang berikutnya, ayat yang paling bawah sekali tu, Allah nak suruh kita kembali, kita sentiasa bertaubat, kita sentiasa kembali kepada maksud istislam, berserah diri yang sempurna kepada hukum hakam Allah. Kan? Tapi Allah bagi satu uslub yang agak keras sikit. Dan dalam ayat 210 Allah kata, hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalin minal ghamam wal malaikatu wa qudiyal amr wa ilallahi turja'ul umur. Allah kata hal yanzurun illa an ya'tiyahumullah. Allah ni dia kata, seolah Allah nak kata, adakah kamu masih menanti sampailah Allah itu datang. Maksudnya datangnya Allah ni bukan Allah nak kata satu yang
tak menyerupai makhluk. Fi dhulalim minal ghamam, kan sampailah kamu nampak macam ada awan yang tebal, maksudnya dah nak tunggu azab Allah mai ke? Wal malaikah, nak tunggu malaikat sampai malaikat datang ke? Untuk malaikat azab ni datang, kamu nak tunggu sampai begitu? Hal yanzuruna illa ayyatiyahumullahu fi dhulalin minal ghamam. Ataupun sampai kamu, maksudnya malaikat ni datang pada hari akhirat. Yang ini Allah ada tunjuk pada surah Al-An'am, ayat yang hampir serupa. Allah kata, hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikah aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat imaniha khaira. Kan, kamu nak tunggu ke sampai malaikat ni datang ataupun Tuhanmu datang masuk di mahsyar ni, kamu bila sampai kamu dah menghadap Allah, yang mana ketika itu Allah kata tak beri manfaat dah kepada kamu kalau kamu tidak beriman kepada Allah sebelum itu. So apa yang Allah tanya hal kat sini, adakah, hal yang turun, soalan daripada Allah ini dipanggil sebagai soalan untuk nak buatkan kamu ni, bukan soalan yang Allah nak tahu, tapi soalan yang suruh kita yang sedar. Tak sedar-sedar lagi nak taubat kepada Allah, apa lagi yang kamu tunggu? Sampai kamu nak tunggu kamu dah mati baru kamu nak ni. Sampai sebab tu Allah kata wa qudiyal amr, nak tunggu sampai mana kamu dah khalas, dah dihisab, dah dicabut nyawa, dah kembali ke mahsyar nanti. Allah ingatkan kepada kita, wa ilallahi turja'ul umur, dan kepada Allah lah segala urusan ini dikembalikan. Makhluk pun semua akan kembali kepada Allah. Segala urusan ni hanya Allah yang Maha tahu, kan? Dan seterusnya kita buka muka surat sebelah, kan, ayat-ayat yang berbentuk uslub tarbawi yang Allah masih lagi nak didik kita. Dan kali ni Allah ingatkan lagi kita dengan story daripada Bani Israel, tentang macam mana Bani Israel ni yang terkenal suka apa? Suka ingkar, suka melawan, suka bersoal dan sebagainya. Maka dalam ayat 211 ni Allah kata, Sal bani Israel kam atainahum min ayatin bayyinah wa man yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'athu fa innallaha syadidul iqab. Sal bani Israel, Allah kata, tanyalah Bani Israel, kam atainahum min ayatin bayyinah, berapa banyak ada dalil-dalil, petunjuk-petunjuk yang Allah telah berikan kepada mereka. Banyak dah, daripada sepanjang sejarah tu dah macam-macam dah. Dia orang nak tengok mukjizat Allah bagi, dia orang nak tunjuk macam-macam kekuasaan yang Allah telah tunjuk berikan kepada mereka. Bukanlah Allah nak suruh kita ni pergi tanya sungguh-sungguh, pergi Bani Israel tu, tapi daripada Quran pun dah jelas dah. Kamu tak baca ke Quran? Tak tengok ke apa yang Allah cerita kat kita, betapa banyaknya kisah-kisah Bani Israel yang Allah nak tunjukkan kekuasaan Allah, yang tengok sikap nature of Bani Israel ni. Nabi SAW sendiri pun tahu berbanyak nikmat yang Allah berikan, mukjizat, petunjuk, dalil yang Allah berikan kepada Bani Israel. Tapi dalam ayat ni Allah nak ingatkan kepada orang yang beriman. Ini satu bentuk tarbiyah. Allah nak ingatkan tentang satu kaum yang lain, dan supaya kamu ambil iktibar daripada kisah-kisah pengajaran yang berlaku kepada mereka. Maka Allah kata, wa may yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'at, siapa yang duk menggunakan, dia digunakan nikmat yang Allah berikan kepadanya tetapi digunakan dalam maksiat.
kan, daripada dia dok gunakan untuk kesyukuran, untuk ketaatan, nikmat yang Allah berikan, kesihatan yang Allah berikan kepada kita, kekayaan yang Allah berikan kepada kita, kesenangan yang Allah berikan kepada kita, seharusnya kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah, untuk mensyukuri Allah, bukan kita guna untuk melawan Allah, untuk mengabaikan perintah Allah. Kalau tak, kita jadi macam Bani Israel. Dan Allah kata, fa innallaha syadidul iqab. Sesungguhnya, ingat, Allah tu balasan dia sangat-sangat pedih, sangat-sangat ngeri bagi orang yang kufur. Sebab tu kita kena bersyukur dengan nikmat Allah, kita berpegang dengan agamanya, dengan syariatnya, dan jangan terpedaya dengan belitan dunia dan syaitannya. Kemudian Allah kata dalam ayat 212, Zuyina lilladhina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladhina amanu walladhina ittaqaw fawqahum yawmal qiyamah wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah bagi kepada orang kafir ini rasa cinta, dihiaskan, diperindahkan kepada orang-orang kafir ini. Syaitan ni pun datang untuk nak buatkan manusia ini, khususnya kepada orang-orang yang kafir, untuk berasa suka, tentram dengan dunia ni sampai melupakan akhirat. Sebab tu orang yang tak beriman ni, goal dia adalah dunia. Dia nak enjoy segala apa yang ada dekat dunia, mencapai dream yang dia inginkan, dan mereka akan mempersendakan orang yang beriman. Wa yaskharuna minal ladzina amanu. Mereka senda orang beriman yang duk fokus akhirat lebih daripada dunia ni. Maksudnya, orang-orang yang tak beriman ni, mereka ini akan mudah duk bila dia tengok orang-orang yang macam duk kejar akhirat, duk buat kerja agama, mereka ni rasa akan sindi-sindi lah. Sebab bagi mereka, kunci kejayaan tu adalah kekayaan. Mereka anggap, kalau ini orang paling kaya, orang yang dapat kumpul harta lebih banyak, inilah orang yang berjaya. Orang Islam ni set yang macam tak cukup berjaya. Sebab bagi mereka ni, kekayaan itu adalah simbol kepada kejayaan. So, ini pun Allah dah cerita, kadang orang-orang macam ni dia akan pandang rendah pada orang lain. Dan dia tengok orang tu macam sempoi je, tak boleh. Orang kita ni mesti nak tunjuk kaya, mesti kena pakai lah macam smart-smart sikit lah, macam tie lah dengan blazernya, dengan itu ni. Ni kalau jenis pakai jubah macam ni bagi dia ni tak berjaya lagi ni bukan orang kaya ni. Macam tu. Kekayaan itu mesti ditonjolkan melalui lifestyle kita, melalui penampilan kita, melalui kenderaan kita. Tapi ramai orang-orang yang beriman pun yang termakan dengan godaan dunia ni, sampai mereka ingat, sampai orang kata istilah dia mesti kena tunjuk lah, kena ikut lah lifestyle ni, barulah ada kelas gitu kan. So Allah nak uji kita. Dalam ayat-ayat ni pun Allah nak cerita tentang polemik manusia ni yang selalu memperlekehkan orang-orang yang nakkan akhirat. Dan Allah ingatkan kepada kita lagi sekali selepas daripada ayat ni. Allah kata dalam ayat 213 ni, kanan nasu ummatan wahidah فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. So Allah kata, kana an-nasu ummatan wahidah. Manusia ni dulu satu agama.
Maksudnya asal daripada zaman Nabi Adam alaihi salam, semuanya beriman kepada Allah, kan? Sampailah kepada zaman generasi yang seterusnya, manusia sudah mula berkhilaf, kan? Bila manusia sudah mula berkhilaf, ada yang mula tak praktis agamanya, ada yang mula mensyirikkan Allah, maka Allah kan faba'athallahu nabiyyina mubashirina wa munzirin, maka Allah pun utuskanlah para nabi yang membawa berita gembira, yang membawa peringatan, wa anzala ma'ahumul kitab, dan Allah berikan kepada mereka, rasul-rasul yang terpilih ini, Allah berikan kepada mereka kitab suci yang membawa kebenaran, liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fih, untuk nak menghukum, maksudnya untuk nak menjelaskan kepada manusia ni apa yang mereka perselisihkan, mana yang betul, mana yang salah, apa yang kamu buat ni salah, kita betulkan, ya. So dia membawa satu sira', satu pertembungan di antara yang hak dan yang batil. Wa makhtalafa fihi illa alladhina utuh, dan mereka itu tidaklah berselisih kecuali apa yang telah diturunkan kepada mereka. Maksudnya bila disampaikan kepada mereka, ada antara mereka yang kufur, ada antara mereka yang terima, dan ada juga macam setengah daripada Bani Israel, mereka yang sampai mengubah syariat yang terkandung di dalam kitab suci mereka, walaupun min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat baghyan bainahum, walaupun dah mereka ini dah tahu dah kesilapan mereka dah tahu kebenaran itu, tapi sebabkan sifat baghi, sifat-sifat yang kotor ni lah, sebabkan hasad mereka, sifat zalim mereka, sifat melampaui batas mereka, fahadallahu alladhina amanu limakhtalafu fihi minal haqqi biidni. Tapi orang-orang yang beriman ni, mereka mendapat taufik daripada Allah, apa yang berselisih itu mereka tahu, kan? Macam di tempat kita, macam-macam perselisihan itu, kita tengok khurafat yang terjadi, kita tengok bid'ah-bid'ah yang terjadi, kita tengok syirik-syirik yang terjadi. Hanya orang yang beriman lah mereka yang mendapat cahaya petunjuk daripada Allah. Semoga mereka terpelihara daripada perkara-perkara sebegini. Wallahu yahdi man yasha ila siratim mustaqim. Dan Allah memandu sesiapa pun yang Allah kehendaki menuju kepada as-siratal mustaqim. Orang berimanlah orang yang sentiasa doa memohon kepada Allah 17 kali at least kita doa pada Allah dalam salat surah Fatihah kita, ihdinas siratal mustaqim. So pertembungan dan khilaf di kalangan manusia ini adalah perkara yang pasti akan berlaku. Bila kita nak membawa kebenaran, kita nak membawa dakwah, kita nak membawa an-nahyu 'anil munkar dan juga an-nasihah, al-amr bil ma'ruf, sudah pasti akan ada pertembungan, dan disitulah yang akan menguji sejauh mana kekentalan kita, sejauh mana keimanan kita kepada Allah Rabbul Alamin. Adakah kita nak keredaan Allah ataupun kita nak keredaan manusia. Kemudian ayat yang seterusnya Allah kata, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Am hasibtum an tadkhulul jannah, kan, adakah kamu mengira kamu nak dapat syurga Allah sedangkan kamu belum diuji sebagaimana umat-umat yang terdahulu yang telah diuji? Macam tadi ayat yang kita baca dalam surah Ankabut, hasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Manusia ni dia nak senang ni dapat syurga Allah, nak senang ni dianggap sebagai orang yang beriman sedangkan mereka belum diuji. Massathumul ba'sa wad-dharra, mereka belum lagi ada ujian kesusahan dalam harta mereka, dalam jiwa mereka, kehidupan mereka. Sedangkan ujian itu mustalzim, mesti adalah satu kelaziman kepada manusia, especially orang yang lebih hampir
orang yang lebih mengikuti jejak langkah Nabi SAW, mereka akan diuji dengan lebih dahsyat. Sebab tu bila Nabi hadis Tirmizi, ayun nasi asyaddu bala'an, manusia mana yang paling dahsyat diuji, Nabi SAW bagi tahu al-anbiya, para nabi, kemudian al-amthalu fal-amthal, orang yang paling menyerupai petunjuk Nabi SAW, mereka juga akan diuji. So kalau kita rasa kita tak diuji tu something mungkin ada sesuatu lah. Kerana ujian tu, ingat, ada dalam bentuk kesenangan, ada juga dalam bentuk kesusahan. Nabi dulu diuji dengan dahsyat. Para sahabat Nabi SAW juga diuji dengan begitu dahsyat. Mereka sabar. Kan, sampai ada satu peristiwa masa dekat Mekah. Masa tu Nabi SAW, sahabat-sahabat di tengah banyak yang kena seksa. Kan, Khabbab bin al-Arad antaranya, dia mengadu dekat Nabi SAW. Masa tu dia tengah berlindung dekat bayang-bayang dekat Kaabah tu. Dia kata kat Nabi, ya Rasulullah, mengeluh, ala tastansir lana, tak boleh ke kamu minta tolong pada Allah, cepat-cepatlah bagi pertolongan dekat kita ni. Ala tad'ullaha lana, tak mau doa ke Allah, tolonglah kita, nampak tak? Mereka juga ditekan. Kan, Nabi SAW, dia ingat Nabi SAW doa terus akan tak ada langsung ujian. Nak Islam ini tersebar dengan senang lenang. Nak kemenangan itu dapat dengan begitu mudah. Maka Nabi SAW, ni hadis ni dalam riwayat Al-Bukhari, Nabi kata, kana ar-rajulu fi man kana qablakum yuhfaru lahu fil ard fayaj'alu fi fayuja'u bil mishar fayudau ala ra'si fayushaqqu bithnatain wa ma yasudduhu dhalika an dinihi. Sebelum kamu, umat yang dahulu ni, ada antara mereka yang telah diseksa, yang mana mereka ini telah ditanam separuh di dalam bumi, separuh badan, kaki sampai badan tu dekat tanah, tinggal separuh badan dekat atas tanah. Datang orang gergaji kepala, belah dua, mati. Tapi dia tidak berganjak daripada agama dia. Nabi kata lagi, wa yumashshatu bi amshatil hadid ma duna lahmihi min 'azm aw 'asab wa ma yasuddu 'an dinihi. Ada juga dulu yang mana orang tu diikat, kepala dia disikat dengan sikat besi sampai tercarik kulit kepala, terpisah kulit dia tu daripada daging dia. Wa ma yasudduhu 'an dinihi, tetapi mereka langsung tidak berganjak daripada agama Allah. Kemudian Nabi SAW kata dekat Khabbab dan sahabat-sahabat dia, wallahi la yutimmanna hadzal amr hatta yasira ar-rakibu min San'a ila Hadramaut la yakhafu illa Allah wa dhi'ba ala ghanabihi walakinnakum tasta'jilun. Akan sampai satu masanya agama Allah ini akan mendapat kemenangan. Sampai kan manusia berjalan daripada San'a sampai ke Hadramaut, dia tak takut pun. Dunia ni dah begitu tenang. Sampai kan Nabi nak buat satu perumpamaan, serigala itu di atas kambing. Tak kacau, relax. Tapi Nabi kata, walakinnakum tasta'jilun. Kamu ni jenis yang tergesa-gesa. Nak cepat, nak semua kemenangan, nak pantas, nak itu, nak ini. Itu sifat kita. Tak diuji lagi dah. Macam dalam ayat ni. Sampai dia kata, mata nasrullah, bila datang pertolongan daripada Allah. Tapi Allah selalu ingatkan kepada kita, ala inna nasrallahi qarib. Kemenangan, pertolongan, bantuan daripada Allah itu akan datang selepas daripada kita teguh, selepas daripada kita sabar, selepas daripada kita betul-betul berserah diri secara sempurna kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Even dalam surah Yusuf, kan Allah kata, hatta idza stai'asa ar-rusul wa dhannu annahum qad kudibu ja'ahum nasruna fanujjiya man nasha.
Kan sampailah ada kadang-kadang orang yang dah sampai macam nak putus asa. Kan? Tiba-tiba ketika itu datanglah pertolongan Allah. Maka nak mendapatkan kemenangan ini, dia bukannya mudah. Dia sentiasa jalan itu berliku. Apa yang kita lalui hari ini tak ada isu sangat. Apa yang kita lalui di Malaysia ni pun mudah sebenarnya. Alhamdulillah, Allah mudahkan jalan kebaikan bagi kita. Allah mudahkan dakwah itu kepada kita semua. Dan kita tak adalah nak sampai macam zaman dulu, orang-orang yang ditangkap, dibelasah sampai dibunuh dan sebagainya. So alhamdulillah, Allah nak selamatkan kita. So insya-Allah kita tengok lagi sikit apa soalan-soalan daripada sahabat semua. Okey, ada yang bertanya di sini. Assalamualaikum Ustaz. Adakah benar ya kalau kita mahu meninggalkan satu dosa, kita perlu meninggalkan dia dengan segera dan tidak boleh secara perlahan-lahan? Jazakumullahu khairan. Baik. Saya bagi satu prinsip. Prinsip dia daripada hadis Nabi SAW juga. Allah bila sebut tentang perintah, idza nahaitukum anhu fajtanibuh. Apa yang telah aku perintahkan kepada kamu, fajtanibuh, jauhilah dia. Wa idza amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Kalaulah aku perintahkan kepada kamu satu perintah, cuba yang sekadar yang mampu. So asal kepada konsep dosa adalah kita kena cuba menjauhi segera. Dan sebab perintah Allah, kebaikan, nak buat pahala, nak buat ibadah, nak buat amalan, Nabi beritahu ikut kemampuan. Sikit tak apa. Tapi bila kata dosa, Nabi kata fajtanibu, jauh. Bukan setakat jangan buat, tapi jauh. Jauhkan diri kamu daripada benda yang boleh menjebakkan diri kamu kepada lembah maksiat tersebut. Maksudnya dalam diri kita kena cuba usaha untuk nak segera tinggalkan. Tapi kalau nak buat amalan atau kebaikan, tak apa, slow sikit. Tapi kalau boleh benda yang dosa kita tinggalkan. Itu asas dia. Tapi kita kena pada masa yang sama kita ukur juga, tengok keadaan. Jangan sampai keadaan itu melengahkan kita terlalu lewat. Dan sebab dosa ni selagi mana kita buat, kita akan dihisap oleh Allah. Sekiranya Allah tarik nyawa kita ketika itu, wal'iyadzubillah, kita tak mau mati di dalam keadaan dosa. So tinggalkan dengan segera, cuba tinggalkan dosa kita segera tu dengan secepatnya mungkin. Dan insya-Allah minta kepada Allah, Allah pasti akan tolong hamba dia. Allah kata walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang bersungguh-sungguh bermujahadah di jalan kami, maka Allah pasti akan berikan jalan. Allah akan tunjuk kepada kita. So jangan takut untuk nak tinggalkan. Baik. Ada yang bertanya sini, Assalamualaikum doktor, boleh bagi tips dan nasihat bagi mereka yang selalu tergelincir, kemudian dia dosa, bertaubat, dia ulang lagi dan dia taubat lagi, macam mana nak sentiasa istiqamah dalam taubat? Doa kepada Allah yang pertama sekali, Allahumma rzuqna al-istiqamata wa husnal khatimah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami istiqamah dan juga husnal khatimah dan juga pengakhiran yang baik. Itu doa kita selalu kena sebab nak istiqamah ni bukan mudah. Nabi SAW dah sebut dalam hadis riwayat Ahmad, istaqimu walan tuhsu. Cubalah kalian untuk bersikap istiqamah ataupun konsisten, tetapi kamu tak akan mampu. Memang susah untuk nak kita konsisten. Allah tahu sifat hambanya yang mana akan selalu tergelincir. Allah tahu sifat hamba nak istiqamah tu susah. Sebab tu lah bila dalam hadis bila Nabi SAW kata kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Wa khairul, orang Nabi kata Bani Adam ni sifat dia orang yang banyak melakukan kesalahan, khata'.
Tetapi orang yang terbaik daripada kalangan orang yang selalu buat salah ini, orang yang tawab, orang yang selalu tawab ni, orang yang selalu kembali kepada Allah, orang yang selalu bertaubat. Taubat ni taba daripada kalimah kembali, raja'a wa anab. Orang yang selalu ingat kembali kepada Allah. Ada satu hadis Nabi SAW dalam hadis Qudsi, Allah bagi tahu kepada kita, ada hamba-Ku yang berdosa dan dia tahu annalahu rabbun, yang dia ada Tuhan yang maha pengampun, lalu dia kembali kepada Aku, diminta ampun, bertaubat. Kemudian dia kembali semula kepada dosa dia. Tapi dia tahu bahawa dia ada Tuhan yang maha pengampun, dia bertaubat dia sampai 3-4 kali dalam kisah itu sebut. Dan sampai setahap Allah kata, dalam hadis Qudsi tu, selagi mana di keadaan sedemikian, aku akan still mengampunkannya. Tapi kalau kita rujuk hadis ni, kat sini kita boleh faham Allah itu maha pengampun. Bila dalam Quran Allah kata innallaha tawwabun hakim, Allah itu maha penerima taubat, kita tahu Allah itu banyak menerima taubat hamba-hamba. Tapi manusia ni diukur daripada kejujuran dia, keikhlasan dia. Kalaulah dia betul-betul ikhlas nak bertaubat kepada Allah, Allah maha tahu. Ada setengah dosa yang kita bila buat, kita menyesal, kita rasa berdosa, kita minta ampun pada Allah. Selang beberapa ketika, mungkin nafsu itu kembali, mungkin syaitan itu strong, nak tarik kita balik. Ketika itu kita bukan kita ni macam nak main-mainkan dosa tu, tak. Tapi kita tahu benda tu salah, tapi kita terjerumus lagi. Rasa bersalah. Berapa kali kita minta ampun pada Allah. Allah tahu orang macam ni, dia nak cuba. Even mungkin dia berdoa pada Ya Allah, bantulah aku supaya aku boleh berhenti daripada dosanya. Allah tahu dia nak berhenti. Daripada usaha dia, daripada hati dia. Tapi ada manusia yang tak. Dia memang ambil mudah. Dia macam meremehkan dosa dia. Tak ada langsung nak kembali kepada Allah. Allah maha tahu. Orang macam ni lain daripada orang yang first case tadi. Jadi orang yang dalam first case tadi, dalam keadaan memang dia sentiasa nak kembali kepada Allah, Allah akan terima taubat dia. Tapi orang yang memang ambil mudah, dia langsung dalam hati dia tak ada perasaan iman, tak ada rasa nak kembali, tak ada rasa takwa, this is different. Ini mungkin dianggap sebagai orang yang meremeh-remehkan dosa, orang yang mempermainkan agama Allah. Jadi jangan kita berputus asa daripada rahmat Allah. Lau balagat dhunubuka ananas sama. Dalam hadis Qudsi, bukan dalam hadis 40 kan. Pun Allah bagi tahu, kalaulah dosa kamu itu mencanak setinggi langit, thumma laqitani la tusyrik billah, kamu mati dalam keadaan bertemu aku, tak mensyirikkan aku. Kamu datang kepada aku membawa dosa yang sepenuh bumi ini, tapi kamu mati dalam keadaan kamu tidak syirik kepada aku. Dan of course, jika ada asbab yang menyebabkan Allah nilai, Allah nak bagi keampunan tu kepada kita, maka Allah kata, aku juga akan hapuskan semua dosa, aku akan datang dengan pengampunan yang sebesar itu juga, wala ubali, dan aku tak peduli. Allah akan ampunkan kita. Tapi ingat, keikhlasan, kejujuran kita yang merasakan perkara itu salah, kita yang Allah tahu kita sentiasa doa pada Allah, diberikan kekuatan untuk melawan hawa nafsu dan dosa kita itu. Kita minta kepada Allah, semoga Allah berikan kekuatan supaya kita mampu untuk nak meninggalkan dosa-dosa itu. Maka orang sebegini akan mendapat dan berhak mendapatkan pengampunan Allah yang maha luas itu. La tayasu min rahmatillah, jangan berputus asa daripada rahmat Allah. Bila Allah kata innallaha ghafurur rahim, Allah itu maha pengampun, maha pengasih. Innallaha tawwab, Allah itu maha penerima taubat. Yakinlah, Allah itu sentiasa ingin mengampunkan kita.
selagi mana kita betul-betul mengharapkan pengampunan daripada Allah. Nas'alullah at-taufiq was-sadad. Insya-Allah sahabat-sahabat semua, kita bertemu lagi pada minggu akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.